Sebab ada pokok pokok kering, daun kering, ranting berjuntai-juntai dan sebagainya. Agak creepy untuk dilalui pada jalan pada waktu malam. Suluh ni lah jalan-jalan yang Tasik kita cakap tu. Ada orang mancing tak? Ya, ada orang mancing. Ada orang pancing. Ada orang mancing. nampaknya ada orang buat paranormal juga. Ada orang buat rakaman. Ada orang juga. mancing. Ya, dia buat rakaman tu dia. Aku nampak dia buat rakaman. Ya. Dia mancing ke dia buat rakaman? Rakaman. Dia ada kamera semua. Bukan mancing. Kan? Tak tahu lah sambil mancing ke apa. Sebab macam Chinese lah tadi aku tengok. Aku tengok macam Chinese. Chinese. Tapi dia pun tak kisah kat kita sebab dia pun faham pun kita buat apa. Aku rasa dia orang pun dari paranormal mana. Dia buat tak tahu kan. Dia pun buat sama. Orang aku lah tak ada orang. Aku main solo lah. Aku ingat tadi orang pancing. Pasal kat jabatan selalu jabatan ni memang ada kaki pancing duduk tepi, duduk mancing. Itu biasa. Okay. Jalan ni agak cantik. Aku tak tahu yang mana. Ada satu video dekat YouTube tu aku tengok ada pokok tombang. Masa tu Mungkin kecil. tahun berapa kot. Kabus dia kau ni sikit. Buka Viber. Alright. Sekejap. Okay, suhu dalam. Mana aku suka. Kena panas sikit. Kan? Kalau tak tidur dia di dalam jadi berwak. Okay, ini jalan dia tuan-tuan dan puan-puan. Ni dah start. Okay, ni dah start dah kot. Jalan kecil. Macam tadi jalan besar. Memang besar, cantik, elok. Dan sekarang ni dah start jalan kecil. Dan di sini dia tulis 30 km sejam saja. Okay, dan di sini ada jambatan. Jambatan kot. Ada macam tanah persendirian tu masuk belakang tadi. Okay, kita teruskan lagi perjalanan berjauh berliku. Okay, kalau tengok di dalam map ni memang berliku-liku jalan dia. Maksudnya ni Bukit Fraser 27 km. 27 km. Okay, Bukit Fraser 27 km. Kalau tengok di dalam map, jalan dia memang penuh liku, kiri dan kanan. So kita slow je lah. Okay, jalan ni memang jalan ni, sampai jalan ni kita rasa macam creepy sikit. Yang tadi okay, jalan ni dah macam awas tanah runtuh di hadapan dan sebagainya. So kita orang nak share pengalaman kita orang lalu jalan ni lah. Ni lah start jalannya yang apa kita tunggu-tunggu. Tadi macam jalan cantik kan. tu lah macam kalau betul ke. Ada kereta. Ada kereta ke? Oh, ada macam rumah. Teruskan lah. Ada apa? Apa tu? Depa buat macam camping. Aku nampak tadi ada kereta banyak kat tepi jalan. Lepas tu dalam kegelap lah, tak ada elektrik. Ada macam rumah, Tapi tak ada api apa semua kan? Aku nampak api. Aku nampak api kat dalam. Ada api. Ada api kat dalam. So Dia- mungkin orang camping kot kat situ. camping. Sebab Tasik jauh. So abaikan lah kot. Tapi dalam tu dia macam ada kawasan macam larangan masuk. Ada macam pagar kan. Jadi kita teruskan perjalanan kita. Inilah jalan dia berliku. Dia macam korang naik Cameron Highland lalu kot Tapah. Macam tu lah. Siapa yang pernah lalu Cameron Highland kot Tapah, memang macam ni lah jalan dia, kecil dan berliku. Kalau korang ikut Simpang Pulai, jalan dia besar. Lorong dia besar, ada 2 lorong. Kawasan eko berbahaya di hadapan. Okay, Bukit Fraser Berbahaya 28 ke berbahaya? km. 28 km sebenarnya dekat je. Tapi disebabkan jalan ni kecil dan juga berliku, jadi kelajuan yang boleh dibawa hanya 30 km sejam yang paling laju. Kalau laju daripada tu, itu dah jadi drift. Bahaya lah, bahaya. Seekor dia memang tajam lah, jadi bahaya kat pemandu. Jadi jalan ni hati-hati. Okay, ni jalan dia. Jadi berdasarkan
cerita yang disampaikan oleh alamak telefon aku tak ada line. Ha? Sama lah, tak ada line. Tak ada line langsung. Telefon kau tak ada line. Terus dia jadi error. Sama ah. Tunggu ada line lah. Allah. Tak pun sekejap lagi aku screenshot. Masa turun. Kai. Aku screenshot masa turun lah. Masa turun teruk cerita. Bodoh. Kadang-kadang ada line. Tak, dia tak naik. Aku pakai 4G dengan new mobile lagi barai lah. Hang apa? Messi lah. Mesej lah. Messi tak ada lain. Mungkin Selcom ada lain kan. Selalu Selcom Kadang-kadang sekarang kalau ada berjawang, dia mesti ada berjawang kan. Dia ada lah. Nanti dia ada kau screenshot dulu. Aku buat slow gila. Oh ni tak expect pasal kau nak cerita sekarang. Tapi sebabkan dah yang lain memang tak ada. Jadi siapa yang tersesat kat sini malam-malam nak minta bantuan, lain tak ada. nak minta bantuan memang susah. Ini salah satu sebab kita review kawasan kita nak bagi tahu lain ada ke tidak supaya korang ada preparation lah. Bawa burung merpati ke apa kan. So bila korang jalan ni waktu malam, pastikan bawa emergency tools kit kot. Sebab bahaya ni. Jadi apa-apa memang agak sukar lah untuk korang dapatkan bantuan. Sebab line telefon tak ada. Baru nak cerita. Tak train lah. Syok lah ni ada cerita jalan gini. Syok lah. Cuma kiri kanan ada pokok-pokok tinggi juga lah. Apa? Tapi pokok dia ramping-ramping. Dia bukan pokok yang balak-balak besar lah. Pokok yang pokok ni kalau yang hujan dia tumbang ni. Kini jalan dia berumput. Aku tengok satu video yang dia lalu, lepas tu jalan apa terhalang dengan pokok tumbang. Malam-malam nasib baik dia beramai lah. 2-3 kereta kot. Lepas tu masing-masing turun alihkan pokok tu. Pokok kecil lah. Pokok besar jugalah. Tapi boleh angkat tapi lah. Batang kecil lah macam tu. Boleh tapi angkat melintang lah. Boleh angkat lah. Itulah satu video yang aku nampak dekat. Jarang lah ada orang buat video dekat sini. Mungkin kalau orang pergi Bukit Fraser Hill ni memang akan lalu waktu siang lah. Malam memang takkan ada orang lalu. Berbeza macam kamera lah. Kadang-kadang malam-malam hujung minggu, kalau kita naik pukul 12 malam pun masih ada kenderaan. 1 pagi pun ada kenderaan Cameron Highland. Tapi kalau macam ni, jalan macam ni tak ada kepentingan kot. Orang akan lalu waktu siang. Sebab Fraser Hill ada apa je, penginapan je kan. Macam Cameron Highland adalah apa, urusan kerja. Satu lagi melibatkan keselamatan lah. Kalau kau bawa wife ke anak ke jalan waktu malam ni memang tak sesuai lah. Keselamatan keluarga kan. Kalau jadi apa-apa siang tu panjang langkah sikit. Kalau malam macam ni dengan ada hutan di sekeliling, kita kena hati-hati samalah terhadap lain pun adalah satu isu lah. Isu yang agak resah lah. Sepanjang kita orang lalu kat jalan terpencil selalunya memang keadaan lain lah. Yang ni rasa macam first time tak ada line telefon langsung. Memang naik ni terus naik apa tu orang kata, memang dia naik palang tu. Hilang tu. Ada. Kau dah ada? Kau line Maxis lah? Dia line internet ke ada line sekadar line dia? Sekadar line. Okay. 4G aku tak menyala. Dia ada sekadar line je kot. 2G je, 4G, tapi 4G internet tak ada. Okay, kalau ada line pun mungkin untuk kecemasan telefon lah. Untuk telefon lah. Kalau untuk internet memang tak ada lah. Kau nak cari komen ke, nak search kat Google, memang tak boleh lah kan. Kau kena call emergency lah untuk orang yang melalui jalan ni. So jalan ni kalau kita orang sudut pandang kita orang, kita tak tahulah apa yang nampak kat kamera ni. Memang agak rare lah. Sebab kita pun sebab ada pokok pokok kering, daun kering, ranting, berjuntai-juntai dan sebagainya. Agak creepy untuk dilalui pada jalan pada waktu malam. Cakap macam masa. Okay.
So kita orang tak nampak lagi apa-apa yang ada di bahagian hadapan ni. Cuma hanya ada hutan tebal sahaja. Dan ikut maps ni masih berbaki 23 km. Actually jalan ni bahaya lah bagi aku. Bahaya sebab ada pokok yang aku tengok melintang jalan ni. Tapi di atas lah, pokok tumbang. Kalau waktu macam cuaca tak elok, aku sarankan korang patah balik lah. Sebab bahaya. Dia berbeza dengan jalan yang lapang dan sebagainya. Okay. Dia tak ada line balik lah. Ada line balik. Ini first time aku naik Brazil Hill kan. Tak ada experience pun melalui jalan ni. Kita orang memang tak pernah lalu. kepentingan nak naik. Tapi aku one day memang nak macam bercuti kat Brazil Hill ni. Sebab dia, kalau ada satu video tu, pagi dia macam kat luar negara lah. Dia punya apa, Sejuk. Dia punya sejuk dia tu. Dia punya apa, one day memang bercuti. Memang teringin lah nak bercuti dekat Brazil Hill ni. Wow. Kalau tengok filem kan, macam apa, rare. Kat Malaysia mana ada sangat yang macam ni. Struktur binaan dia semua. Yang menunjukkan pukul 1.42. So kali ni kita orang berdua je. Kita orang minimum berdua, maksimum berempat. Penuh kita. Itu kita orang punya prinsip lah. Kita tak ada buat beramai-ramai dua kereta. So kita dah review jalan memang. Dan beramai-ramai pun borak je tapi. Sebab ya boring kalau jalan. Kalau seorang memang tak lah atas faktor keselamatan. Jika berlaku apa-apa yang tidak diingini. Panjang akal sikit. Kalau seorang bahaya. Okay. Oh ni pokok. Pokok tinggi. So Ni pokok dia halus-halus, lepas tu tinggi. Kan? Dia tengok pokok dia bukan pokok balak besar. dia bukan pokok tebal tu apa. So pokok kecil-kecil. Dia pokok halus-halus, betul tinggi. Dia macam, kenapa dia gitu kan? Mungkin kawasan bukit. Kalau ikutkan macam kawasan bukit ni, dia punya pokok memang macam tu. Dia makin tinggi, pokok makin kecil. Mana ada pokok tinggi, pokok besar kat atas bukit. Bila korang naik, sebenarnya kalau kau belajar sains pun, dia makin tinggi, dia makin kecil pokok. Mungkin lah kan, mungkin tak tahu lah. Okay, ni jalan dia. Sebenarnya aku nak cerita ni, tapi sebabkan tunggulah internet dulu. Kalau ada, aku sambil cerita. Kan kau ingat cerita dia? Oh tak sedap. Sebab Tak dia cerita sedap. Dia Dia punya sedap. cerita sedap. Kalau aku cerita je tak sedap. Jadi aku nak baca. Jadi ada apa? Jadi tokoh tambah lah. Aku tambah tu mungkin nak tergelak-gelak tu. Jadi kena tengok balik cerita. Sayang tak print screen tu ni. Tunggu line dulu. Setakat jalan yang creepy ni memang tak ada kereta turun daripada Brazil Hill. Okay. So daun-daun kering penuh di tepi jalan ni. Dan so far jalan ni masih elok lagi lah. Dia tak adalah sampai kita orang rasa macam berlubang-lubang banyak sangat. Jalan ni elok, okay. Cumanya jalan ni disebabkan pokok dia berada tepi-tepi, banyak daun-daun kering, ranting-ranting kering berada di tepi jalan lah. Kalau nak lalu kereta tak ada masalah.
boleh naik, tak ada masalah. Cuma jalan dia memang kecil. Memang kalau ada kereta di hadapan memang tak boleh potong lah. So macam mana driver rasa apa, bawa penat ke macam mana pengalaman? Rasa letih? Okey lah. Jalan macam ni aku pernah lalu. So macam masih tak rasa rare lah. Jalan yang liku-liku macam ni. Kadang-kadang orang jadi letih bawa berliku-liku ni sebab steering kan, main brake dan sebagainya. Power steering tak ni lah. Bukannya isu sangat lah. Aku pun sebelah tangan je ni. Tu pentingnya kereta power steering ni. Tapi jalan ni memang tak boleh buat laju lah kan, 30 kot, 30 paling maksimum lah. Dan bahaya. kalau siang pun Yes. memang digalakkan jangan bawa laju lah. Sebab Takut kereta bertemu. kalau kat depan tu memang susah lah. Memang kena berhati-hati lah. Dah lah jalan terpencil je ni. Kalau apa-apa jadi memang leceh lah. Okay, tengok line telefon. Tak ada, masih tak ada. Aku pakai line nombor Ini agak first time lah aku jalan yang agak panjang tak ada line. Dia orang tak buat pecawang kat sini Tadi kepentingan. Sebab biasanya aku ada lalu juga kawasan-kawasan macam ni. Tapi line tu ada lah. In case kalau ada apa-apa boleh call. Tapi yang ni memang dahsyat. Dia bagi tak ada line langsung. So korang yang nak menggunakan jalan ni, well prepare lah untuk korang punya Kecemasan. kecemasan. Jika berlaku sebab apa-apa. tu better orang tak prefer lalu malam lah. Memang bukan malam, memang bukan untuk lalu lah. Sebab line telefon pun tak ada lah. Yang tu isu paling besar lah yang kita nampak. Sebab panjang jalannya ni. Kalau kita pergi ke depan sikit, ada sekejap tak ada, macam tu boleh terima lagi kan. Kalau kita apa-apa jadi, kita jalan sikit ke depan, dapat line, okey lah. Ini sepanjang jalan, jalannya agak panjang, masih tak ada line itu salah satu isu yang paling besar. Struktur jalan okey, baik, cuma line tak ada. Setakat ni first time kot aku lalu jalan yang tak ada line panjang-panjang ni. Okay, aku ada dapat komentar yang dia tanya kat kita orang ni lah kan, dalam video yang first tu. Dia tanya, andai katalah kalau kita orang kereta jadi apa-apa di tengah hutan belantara yang tak ada apa-apa, dalam keadaan lampu pun tak ada, jadi dia tanya apa yang kita orang akan buat. Jadi kau nak jawab ke aku nak jawab? Kau jawab dulu lah. Aku Okay, dah, akan okay. jawab. Kalau dua sisi pandang aku akan jawab. Kalau berlaku kecemasan, contoh kereta berada dalam kerosakan dan sebagainya, kita orang mungkin akan tunggulah kot sampai pagi, tunggu sampai pagi, duduk dalam kereta sampai pagi. Bila pagi tu, sebab isu dia macam ni, bila korang jalan pada waktu malam macam ni kan, kalau jadi apa-apa, dia bahaya kot. Bagi aku macam binatang dan sebagainya kalau nak cari bantuan. Jadi kalau andai kata terjadi situasi macam tu, aku mungkin akan stay sampai pagi. Bila dah pagi tu, baru akan fikir apa yang perlu dibuat lah. Sebab waktu tu lagi mudah kita punya pergerakan tu. Kalau malam macam ni, dia akan jadi bahaya kot lain pula kan. Okay, bagi jawapan kod 21. Pada aku berpegang pada Macam mana kalau jadi? setiap kesusahan ada kesenangan lah. Tu aku pegang pada ayat Quran, babe. Dia macam ni. Kalau jadi apa-apa Kalau kita macam takut, kereta rosak sebagainya, Bila kita takut something kan, kita tak buat something. Okay. So kalau kita takutkan benda tu, aku pun tak buat. Ini kerja bodoh lah. Tapi kalau benda tu berlaku kan, tak, contoh macam kereta rosak, kereta macam rosak, kata, kereta apa rosak. apa yang kita orang akan buat, apa akan buat bila dalam keadaan macam ni lah. aku akan that time baru buat keputusan. So aku tak fikir pun kereta aku rosak. Tapi bila rosak, kalau andai kata rosak, tunggulah apa yang aku buat. Dan aku memang just spontaneous punya orang
aku tak takut berada di mana-mana. Tapi kalau berlaku something, time tu kita bertindak lah. Sebab tu Tuhan bagi akal. Ni jawapan aku lah. Tuhan bagi akal, kau fikirlah apa yang kau perlu buat. Gitulah aku punya tindakan kan. Aku tak semestinya kata aku stay. Kemungkinan stay dalam kereta kan, tunggu sampai pagi. Kemungkinan aku akan jalan. Kalau kereta tak ada air ke, aku akan cari-cari air bersekitar dekat-dekat. Tengoklah macam mana. Tapi yang paling memilukan tak dapat call. Macam kalau biasanya aku selalu kereta rosak, tapi aku dapat call orang kan, dapat WhatsApp, tanya macam mana kan, dapat Google. Kalau yang ni memang rare. Yang ni, tapi jawapan aku tetap, kalau terjadi apa, nanti idea akan datang. Dan idea tu lah aku pakai. Yang tu lah jawapan aku. Aku tak tahu, tak ada jawapan yang spesifik lah, sebab benda tu belum berlaku. Ya. Itu pegangan aku lah. Tapi walau macam mana pun, tetap ada penyelesaian dia lah pada aku. Sebab Tuhan tak bagi masalah tanpa penyelesaiannya. Yes. Itu jawapan aku lah. Okay, diharapkan soalan itu dijawab dengan jelas. Okay.